بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، ومن حسد حاسدين، ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد، اللهم اصرف عنا شرورهم، واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini, marilah kita bersama-sama di dalam ruangan pengajian kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, madah tafsir. Setelah daripada kita khitamkan surah Ad-Dukhan dengan kehendaki Allahu Jalla Jalaluh, pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pula pengajian kita tentang surah Al-Jathiyah. Kerana ilmu, segala-gala ilmu yang mulia mengikut apakah tujuan. Maka semulia-mulia ilmu iaitu ilmu kita nak mengenalkan akan Allah Subhanahu wa ta'ala.
iaitu ilmu cara kita nak bertauhid kepada Tuhan, ilmu cara kita nak beriman dengan Tuhan kita. Maka ilmu tafsir dia mulia kerana kita ada bicara tentang kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengandungi di dalam kalam Allah Ta'ala itu masailul iman, cara-cara masalah-masalah sakut paut dengan kita nak beriman kepada Allah ataupun beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada di dalam Al-Quran masail syar'iyah, masalah syarak, masalah undang-undang sakut paut dengan hidup seseorang manusia yang beriman, supaya nak dapat pahala ganjaran balasan di dunia dan di akhirat nanti. Dan juga di dalam Al-Quranul Karim dia ada masail al-akhlaq, masalah cara nak betulnya budi pekerti akhlak seseorang manusia. Kerana manusia ni dia berperangai mengikut apa yang dia itu berjumpa. Perangai lekat daripada ibu bapa, lekat daripada suasana, lekat daripada kawan, lekat daripada kampung halaman, lekat daripada tempat pekerjaan. Perkara-perkara terkadang dia itu mazmum. Maka cara kita nak proses perangai, prosesnya budi pekerti di dalam Al-Quran penuh benar perkara-perkara yang nak proseskan benda tu. Kerana setiap tempat, setiap tarbiyah ia tak sama. Mak pak tak suka cara tarbiyah, terkadang tarbiyah betul molek, terkadang tarbiyah tak betul. Nampak tak tu? Tarbiyah yang tak betul. Maka cara kita nak bekinya, pasti kita kena bergantung dengan kitab Allah, bergantung dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kena bergantung situ. Kalau tidaknya, seolah kata kita tak sapalah matlamat kita. Dengan sebab itu kitab Allah Ta'ala ni cara kita nak memahami akan isi kandungnya, dia kena gantung dengan ilmi at-tafsir, dengan ilmi tafsir. Dengan sebab itu jangan kita buat belakangnya terhadap ilmu Allah Ta'ala utama sekali, iaitu ilmu sakut paut dengan isi kandungnya ayat Quran dia. Mengajarlah 18 ilmu, 19 ilmu, beratus ilmu pun, tetapi tidak ada madah tafsir di dalam pengajian kita, pengajar kita, maka ilmu tu seolah kata tak berguna. Ilmu yang kita ada tadi itu tak ada nak khidmat kepada kitab Allah, tak ada nak khidmat kepada syariat Allah, maka itu adalah perkara yang tak sesuai bagi guru, bagi pelajar, bagi mereka yang nak menuntut cari kebenaran. Dengan sebab itu jangan kita buat mudah, jangan kita buat halab bala lah kalau bahasa tani enggak. Awak tak ambil cakna, tak ambil kepentingan dengan ilmu pengetahuan sakut paut dengan tafsir, maka itu adalah kerugian di dalam kita hidup. Jadi belum daripada kita nak masuk di dalam isi kandungan surah Al-Jathiyah ni, mari kita tengok sedikitlah tautiah muqaddimah dia ni macam mana. Jadi surah Jathiyah ni Allah Subhanahu wa ta'ala buat turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Makna waktu turun sebelum daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Madinah, kepada negeri Madinah. Mengandungi surah Al-Jathiyah ni ada 37 semua. Ada 37 surah, itu 37 ayat semua. Semua itu tidak ada khilaf kata dia turun di Makkah Al-Mukarramah, malaikat satu ayat saja yang ulama khilaf. Di dalam surah Jathiyah ni, ulama setengah kata ayat yang ke-14 daripada surah Al-Jathiyah, Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, ila akhiril ayat yang ke-14 daripada ini surah. Maka setengah ulama kata dia turun
di Madinatul Munawwarah, makna turun lepas daripada hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Madinah. Ni kita faham dengan cara sekali lalu apabila kita mengaji umpama ni, terutama kita orang yang ada kebijaksanaan, kita mengaji akademik molek, cara susun ni, kita mengaji dengan cara sistem, ada rabub. Kalau kita kecek gak, ada rabub, ada cara susun ni dia, sistem dia. Maka kita ni sebagai orang yang nak siap sedia dengan ilmu, pasti kita kena mengaji jadi molek, mengaji dengan cara detail, mengaji dengan cara adanya susunan dia. Cara susunan dia. Dinamakan surah ni dengan surah Al-Jathiyah. Jathiyah ni kalau bahasa tepat kita, panggil kita balik bahasa mana berlutut. Maknanya manusia itu duduk keadaan tak berdiri di hari akhirat esok. Nak terimanya surat catat amalan, kena duduk berlutut di atas tanah. Seolah berlutut di atas bombing. Kalau kita kecek lah, tu rupa dia. Di sana tu nak jadi rupa lagu mana, keadaan lagu mana, hakikat lagu mana, serahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serah kepada Tuhan. Tuhan yang dia nak jadikan hari kiamat tu, daripada jenis gapo kau kita nak jijak atas dia tu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bombing hak kita duduk ni hari tu tak ada dah. Hancur dah. Tak ada dah. Seperti perut ibu kita lah. Hari ni perut ibu kita keluar tu baik dah. Tak ada sehari mana-mana kita nak masuk duduk semula, tak ada dah. Ya gitulah. Ya gitulah. Nak kita faham kata hakikat dunia dengan hakikat akhirat ni adalah perkara yang panggil sahaja ya sama. Adapun hakikat dia, kaifiat dia, hak tu jauh. Tak serupa sama sekali dengan apa yang kita duk faham, apa yang kita duk khayal. Dia lebih daripada dunia ni berlipat ganda. Kerana apakah dinamakan Jathiyah? Kerana ada di dalam Quran ya, dalam surah ni ayat yang ke-28, ya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut lafaz Al-Jathiyah. Sebut lafaz apa? Sebut lafaz Al-Jathiyah. Maka daripada situlah Jibril alaihissalam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terpakat sebulat suara belakalah kata nama ni adalah nama suratu Al-Jathiyah. Wa tara kullu ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Di situ ayat 28 tu. Cuba kita balik tengok. Maka ayat itulah Allah Ta'ala ada alim ulama kita petik ambil kata ini nama surah Al-Jathiyah. Faham tu tak? Tu. Dan surah Jathiyah ni iaitu ayat yang sakut paut dengan hari balasan. Jathiyah kita nak ngaji ni iaitu hari kebalasan. Jadi Allah Ta'ala nak rayak peristiwaan manusia apabila sampai hari ni nak dapat balasan gapo rati. Keadaan mana di antara orang beriman dengan orang tak beriman, mari tengok sini. Ni sebagai ilmu mendahului peristiwaan. Belum benda ni nak berlaku tapi Tuhan rayak dah kata benda ni berlaku macam mana. Inilah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak rayak tak boleh. Benda tak berlaku lagi, duduk dalam rancangan saja, terkadang jadi, terkadang tak. Nah, terkadang berlaku, terkadang tak berlaku. Sebagaimana kita duduk tayar, duduk rancang tu. Ada pihak Tuhan ni berlaku sebagai dia royak. Sebagaimana dia royak. Dia royak lagu mana berlaku sepatut. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang ada, perkara yang lagi akan ada. Tuhan tahu berlaku. Nampak tu tak? Sebab itulah orang yang ada ilmu Al-Quranul Karim, dia hebat, dia lebih daripada orang lain. Kenapa? Kerana dia itu boleh tahu perkara yang manusia itu tak buat kajian lagi. Tak buat kajian lagi. Tak nampak dengan mata kepala lagi. Dia tahu dah. Walaupun manusia kita nak tahu gapo, kena tahu dengan kajian.
Nak tahu dengan buatnya keputusan, cara mikir tu cara mikir ning, tubik teori tu tubik teori ning. Tetapi kita boleh tahu belum daripada mereka itu nak buat gapo-gapo lagi. Kenapa? Kerana kita tahu direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan raya ni ia jadi. Benar akhirat ni pun serupa ya, sebab dunia ni hak Tuhan raya semua tak ada dia boleh engkar. Cuba cari hak Tuhan royak dalam Quran sebagaimana kita ada royak tu lah. Dia tak ada perkara-perkara yang nak menyalahi waqi', menyalahi perkara yang sungguh. Sama ada kedoktoran ke, sama ada kebijaksanaan ke, sama ada kajian ke, sama ada gapo apa kata lagi lah. Tak ada. Tak ada nak kata menyalahi Tuhan royak. Tak berlaku sungguh kali ada. Nampak tu tak? Kalau tu dia dalam bab dia panggil i'jazul Quran. I'jazul Quran benda yang Al-Quran itu mengatasi ilmu pengetahuan hak sekarang. Banyak mana ulama kita ada waktu bik mari kepada umat al-Islam. Daripada kalangan orang ngaji sains sendiri, wiasat sendiri, ngaji iktisadi, cara-cara nak menego dan gapo. Nah, cara gapo lagi? Cara hidup pe manusia, hidup pe binatang ternak ke, hidup pe pokok kayu kaya dan sebagainya. Banyak daripada ilmu-ilmu umpama tu menyaksi kata Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala royak, sama ada melalui Quran terutama ataupun hadis nabawiyah yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tu adalah berlaku sungguh, serupa sungguh. Tak ada jadi khilaf gapo, tak ada jadi khilaf gapo. Nampak tu tak? Tu. Maka hari ni didapati kita boleh lihat lah. Kita lihat diri kita sendiri dan lihat orang-orang lain dalam keadaan berlutut. Kalau bahasa Persia panggil yun nai sapap ti kukkau. Duk dia dalam keadaan dia berlutut. Tunggu apa? Tunggu balasan. Dalam keadaan cemas dan nak menunggukan panggilan. Nak tunggu panggilan. Ya Tuhan panggil. Nama fulan, ibnu fulan. Itu supa. Ramai-ramai. Pakat. Nak tunggu. Nak tunggu hari itu. Nah, masing-masing diseru untuk menerimakan surat amalan. Kalau siapa dia, faman utiya kitabahu biyaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa dia boleh pegang surat tangan kanan, maka dia itu dalam keadaan gembira. Kita minta kepada Allah Ta'ala lah, itu berikan. Allahumma yammin kitabana, Allah Ta'ala itu berilah aku ni termasuk daripada orang yang boleh pegang surat amalan aku dengan tangan kanan. Adapun mereka ia pegang dengan tangan kiri, hak ni makna kata payah, susah. Dapat kecelakaan dia awal dah tahu dah kata dia turun nak duduk di mana. Ni tepat dia. Serta dikatakan kepada mereka pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu telah kerjakan. Hari ni nanti tengok mu boleh tengok kata mu kerja gapo, mu beriman ke, mu kufur ke, mu bertauhid ke, mu syirik ke, mung ni orang taat ke, mung orang tak taat ke, boleh tengoklah hari ni. Hari yang Allah Subhanahu wa taala nak balaskan kepada manusia. Tak melewatkan masa itu sebagai mukaddimah seperti atas lalulah. Kita mari tengok beberapa karakter ayat pada pagi ni sedikit insya-Allah taala dengan cara cepatnya kita tengok. Buka surah Jasiyah tu nah. Siapa dia nak berkongsi tengok dalam surah Jasiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ini orang yang kata ulama dia beri ta'rif lah. Beri ta'rif kepada kita ataupun nak royakkan kepada kita kata hamim itu panggil huruf muqatta'ah. Kita cakap banyak kali dah. Di atas mazhab jumhurul ulama daripada kalangan salaf dan khalaf, dia serahkan
maksud itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia ada huruf muqatta'ah. Dinamakan huruf muqatta'ah, maka serahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tu tak? Setengah ulama dia tafsir lah. Ya ada tafsir. Tak ada ittifaq, tak ada ijma'. Kata serah ke Tuhan bulat-bulat gitu. Ada ulama tafsir. Tapi kita nak jalan mengikut jumhur, huruf muqatta'ah, kita serahnya ilmu dia tu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat Al-Quranul Karim, walaupun dia tu masuk dalam ayat Quran juga, tetapi dinamakan satu lagi panggil huruf muqatta'ah. Adapun ayat belakang pada dia tu, memanglah ya i'jazil Quranil Karim. Orang Quraisy sendiri pun jadi bercenggung dengan uslubil Quran umpama ni. Ulama yang letak kata hamim itu, kalau kita nak i'rab lah, i'rab jadi mubtada lah situ tu. Tanzilul kitab, situ jadi khabar. Boleh tu. Salah kata dia letak nak jadi nampak cara kita nak baca letak baris tu. Tu. Jadi Tuhan kata tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ingat molek. Tuhan nak royak kepada kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni menurunkan. Tanzilu makna turunnya Al-Quran Al-Karim. Al-Kitab di situ tidak syak di kalangan ulama kita kata maknanya Al-Quran. Quran hak kita duk baca ni turun, dia pesen turun. Pesen turun nah, pesen turun. Pesen turun tak? Atas ke bawah. Turun daripada atas ke bawah. Di sana ada atas mutlak, di sana ada atas muqayyad. Atas muqayyad mana kata atas dalam alam. Atas dalam alam ni apa ni atas muqayyad. Atas ya ada atas lagi, atas ada atas lagi, itu panggil atas muqayyad. Adapun atas mutlak mana kata tak ada dah atas lebih daripada atas dia, tak ada, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tak? Itu panggil atas mutlak. Bukan atas muqayyad, tak ada perkara yang boleh nak atas pada Tuhan, tak ada. Tuhan lah yang atas sekali. Tu maknanya gitu. Kemudian Al-Quran dia turun daripada dia. Turun daripada siapa? Al-Quranul Karim. Mari kita dengar Tuhan. Manusia sebagaimana kita ittifaq dah. Teori ke, kaedah ke, gapo ke. Tak dulu tengok. Ambil manusia yang royak daripada Tuhan dia tu. Iaitu dia. Yang pertama Rasulullah nak royak kepada kita lagu mana? Melalui alim ulama kata Nabi royak gini. Tu ulama tolong royak kepada kita. Siapa khabar kepada kita? Ulama-ulama ni mana orang siapa khabar kepada kita daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tu siapa khabar daripada Tuhan kepada ummah. Oi faham gitu tak apa. Tahu kata khija ke apa? Khija orang tu duduk di mana? Khija alim ulama duduk di mana? Khija Rasul tu duduk di mana? Khija Tuhan tu gapo? Tahu tak apa. Tu tak? Kalau gitu Tuhan nak ayat kata tanzilul kitab, turunnya Al-Quran, kata molek baik sini. Minallah, daripada Allah. Bayan. Kata turun Quran ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ni turun daripada mana? Turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita i'tiqad kata Quran turun daripada langit dunia. Turun daripada Baitul Izzah, turun daripada Baitul Ma'mur ke, turun daripada Lauhil Mahfuz ke. Jangan kita pergi lagu tu. Kita kena pergi kata awal sekali Allah Ta'ala waktu turunnya Quran daripadanya. Pia raya Allah Ta'ala raya. Pia siapa ilmu? Rasulullah. Orang ambil ilmu daripada Rasulullah siapa? Alim ulama kita. Di mana? Dalam kitab-kitab tafsir ayat gitu belaka. Tu kita sebagai orang awam tu jawab dengan itu jawapan kepada diri kita sendiri dan kepada orang yang duduk bawah retahan kita. Anak cucu kita, anak murid kita.
Kalau anak murid kita, orang mengaji dah lah, bukan orang awal biasa lah. Tetapi tepat kita itlak orang awal ni mana orang tak ada alat-alat dalam masalah nak suluh Quran sendiri. Nak suluh hadis sendiri. Boleh juga. Setengah-setengah faham lagu tu. Setengah-setengah orang awal ni makna kata orang tak tahu. Banyak tahu sikit-sikit gitu tu. Orang awam. Nampak dah tu? Tapi dalam negara kita, dalam negeri kita, ada orang ngaji tak? Ada. Maka orang ngaji tu keluar tubik diri dia daripada orang awam, letakkan diri dia sebagai orang mengaji. Orang ada ilmu pengetahuan sekadar daripada apa yang dia itu mengaji belajar, walaupun tak sampai pangkat mujtahid pun. Tapi bukan nak turun sampai ke orang awam biasa. Tu gitu cara kita kena faham. Maka kita kena faham kata Quran ni turun daripada Allah al-bidayah. Mula-mula tu turun daripada mana? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk molek dengan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi di atas segala makhluk. Zat Tuhan tu maksudnya. Quran tu turun daripadanya Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan waktu turun mula-mula, lagi duduk di Lauhil Mahfuz. Kemudian malam Lailatul Qadar, waktu turun pula duduk di Baitul Izzah dan sebagainya. Kemudian turun pula daripada Baitul Izzah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil turun idhafi lah tu. Turun sebenar-benarnya iaitu turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang tak beriman dengan kata zat Tuhan ni maha tinggi di atas segala makhluk, yang nak tafsirlah mana ayat Quran sini. Nah, yang nak baca, nak faham lagu mana terhadap ayat Quran di sini. Susah. Sebab itulah mari kita bersama-sama ikuti apa hak Tuhan raya. Buailah lazim tu lazim ni, gitu gini, buai tu baik. Benda tu benda yang kita dah letak sendiri. Tuhan tak ada kandak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada kandak. Kalaulah dua-dua tu kandak, Tuhan dan Nabi kandak, nescaya yang menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Nyata selalu dah. Menyata dalam hadis Nabi. Ulama kita bawa mari daripada khalah, daripada salah tu, bawa mari selalu. Ya tak ada jadi khilaf gapo dah. Nampak tu tak? Sebab tu dah kita jangan duk bimbang perkara yang kita tak kena duk bimbang. Kita tak kena duk serabut perkara yang tak kita tak sepatut kita duk serabut. Tu maknanya gitu. Tanzilul kitab, turunnya Al-Quran itu minallah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni bersifat lagu mana? Al-Azizi, yang maha agah, yang maha perkasa. Perkasa ni makna kata al-ghalibu 'alal umur, yang dia tu mengatasi sesuatu benda. Tuhan apabila dia buat keputusan nak buat gapo, tak sah siapa dia halangkan. Tak sah siapa dia duk sekatkan. Tak sah siapa dia duk nak menghalaukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tak boleh buat itu. Tak boleh, tak jadi. Tuhan apabila dia kehendak, jadi. Iza yasha'u qadir. Apabila dia kehendak, dia kuasa sungguh. Dengan sebab itu dia raya atas aku nak buat turunnya Al-Quranul Karim. Tak sah dia katakan no. Buat turun di dalam bulan Ramadan. Khususnya malam Lailatul Qadr. Ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Al-Islamiyah. Maka tak usah katakan no. Yahudi nak katakan no, Nasara nak katakan no, kata gi. Aku buat dah, kata aku nak buat gini. Tak usah katakan no. Itu cara di dalam agama kita. Itu makna kata Al-Aziz. Aziz ni makna kata Quran Allah Ta'ala sendiri nak jaga. Allah Ta'ala buat turun, Allah Ta'ala sendiri nak jaga. Orang lain tak usah buat kan no. Inna nahnu nazzalna dzikra. Di sana Tuhan menamakan Al-Quran itu zikr. Apa Tuhan menamakan az-zikr? Di sini Tuhan menamakan Al-Kitab. Kitab yang ada di dalam tu undang-undang. Sakut paut dengan iman, tauhid, sakut paut dengan syariat, akhlak. Adapun az-zikr, kerana Allah Ta'ala menamakan Al-Quran dengan az-zikr, kerana Quran ni kitab nak mengingati manusia daripada lalai. Nak mengingati manusia daripada kekufuran.
nak mengingati manusia daripada apa nama huduhnya perangai dan sebagainya, huduhnya muamalah budi pekerti, huduhnya cara deraka dan sebagainya. Nak mengingati. Wazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Suruh mengingati dengan Quran. Itu inti hak besar sekali. Alhamdulillah hari ni pakat ambil ayat Quran mari istidlal. Ambil ayat Quran mari buat dalil, ambil ayat Quran mari mengingati. Tak kira daripada pihak mana-mana di kalangan pendakwah-pendakwah yang ada di tanah air kita. Sama ada aliran khalah ke, aliran salah ke, aliran tabligh ke lagu mana, apakah ambil ayat Quran mai mengingati. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Tuhan nak beri. Dulu tak leh lagu ni. Sebab apa? Sebab padang dengan zaman tu. Kekurangan kagapo sekarang lah ni alhamdulillah. Pakak mengaji di Darul Hadis, pakak mengaji di Pakistan, India, pakak mengaji di Mekah, di di Mesir, di mana lagi kata gilah. Nah, banyak lagi negeri-negeri tu buat klik ajaran-ajaran hak bergantung kepada Alkitab, bergantung kepada As-Sunnah. Alhamdulillah. Itu bukan ajaran baru. Itu bukan ajaran yang luar daripada Islam. Itu bukan ajaran mereka tak pakai alim ulama. Tak. Ajaran agama, itu adalah ajaran Islam. Ajaran mereka yang makai terbiah alim ulama sebagai warasatul anbiya. Ya lagu tu cara berjalan. Nampak tu tak? Ya lagu tu cara berjalan. Kalau gitu, Tuhan kata, Quran ni turun daripada Allah yang maha perkasa. Dia buat turun, dia hukum, dia buat keputusan, kamar dia nak jaga pula Quran dia. Sudah. Setelah daripada tu, sekadar Al-Aziz ke? Da Al-Hakim. Apa mana Al-Hakim? Katanya ulama' mana Al-Adlu fil Ahkam. Dia adil pada masalah hukum hakam. Quran ni adil pada masalah hukum hakam. Lagu mana adil? Nak ayat pada satu misal. Orang bunuh orang. Tuhan hukumkan kalau ia bunuh muta'ammidan. Bunuh dengan sengaja. Hukum dalam agama, hukum dalam hukumnya Tuhan, bunuh balas. Awak apa? Kerana diri kena bayar dengan diri. Ada tak wahti? Tetapi mari kanun wada'i, mari hukumnya hak rancangnya baru, hak tak sakut paut dengan hukumnya Tuhan, bayar gitu, bayar gini, suak gitu, suak gini, risuah gitu, risuah gini. Di situ tidak ada keadilan tu. Nampak tak tu? Apabila orang yang gagah kuat, tak lepas daripada hukuman. Orang da'ih, kenalah hukumnya. Tu hukumnya wada'i, orang panggil. Hukumnya biasa ke manusia, hak letak, tak ada sakut paut dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun hukumnya Tuhan, walaupun mu nak raja pun. Walaupun mu jadi raja sendiri pun, buat salah, ditindak. Nampak tu tak? Dia ambil tindakan. Sama. Di kacamata syariat, manusia ni salah-salah. Betul-betul. Sebab itulah, dia tak jadi fawda. Tak jadi haru-haru. Di dalam hidupan manusia. Apabila pakai hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan sebab kita jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa dan kata kita ni tak boleh nak terima dengan ajaran Tuhan. Hasutnya daripada orang pun ramai lah ni. Almaniyun fasiqullah wa khija. Nampak tak tu? Nak menakuti manusia daripada hukuman Allah. Liberaliyun fasiriniyum. Buat pasal nak membebaskan. Nak menakuti kita daripada hukuman Allah. Pemuda-pemudi ni banyak ni makan cara mikir dua-dua madrasah ni. Kemudian at-tanwiriyah. Nampak tak tu? Hak pesen kata nak mentatawurkan. Tak boleh kita kena maju gini. Quran tak maju hukum. Habis basalah tu. Nampak tu tak? Kemudian haddathiyun. Hak pesen nak baru semata. Tak usah dah kitab-kitab lama apa nak tolak pergi habis licin. Ya pasal tu.
Banyak daripada cara mikir yang masuk di dalam otak cara mikir manusia. Nak menjauhkan manusia daripada ajaran Tuhan belaka tu. Akhir sekali berasa tak sah. Sebab itulah nak iqamatul hudud, iqamatul syariah tak boleh tu. Awak apa? Kerana orang tak faham. Apabila tak faham nak pergi hukum tak apa, nak pergi pakarlah mana. Sebab tu nak akad lambang kita nak syariah, kita nak hukuman Islam. Kalaulah tak faham Islam, taknya mempertahankan maruah hukum Islam, kita tak boleh nak bawa. Ada lambang saja, ada logo saja, tapi hakikat tak ada. Buat apa nak buat tak boleh. Nak buat tak boleh, nak buat lagu mana orang tak faham. Supaya dengan orang Islam hak bukan orang masuk Islam baru-baru. Orang masuk Islam baru-baru ni, ya Islam ya nipih. Kita nak pergi buat hukum dalam hak agama kita kuat-kuat dengan dia, ya tak sama dengan hak orang Islam faham Islam. No. Ini contoh ada dalam agama. Sayyidina Umar dia pergi buka negeri. Apabila ada pencuri lebih daripada tahad dia, kena potongnya tangan, Sayyidina Umar i'tizar. I'tizar mana beri maaf. Adakah Sayyidina Umar tak mahu nak beramal dengan isi kandungan Al-Quran? Dengan hukum syarak? Tak. Tapi dengan cidik panas Sayyidina Umar, kalau buat lagu ni, orang ni akan jadi murtad. Situ. Di situ tepat tu umat Islam dalam keadaan Allah ni jadi nipih pahamnya dia. Pahamnya dia nipih terhadap nak pergi tekan tak boleh, nak pergi buat tak boleh, nak pergi ya tak boleh nak buat. Sebab apa? Sebab apabila buat tubik pada agama teruk lagi. Apa nak buat lagu mana? Tinggal lagi dulu. Lock lagi dulu. Nak buat kan? Ya tak boleh nak buat sebab terpahamnya dia tak erat. Kenapa pahamnya jadi tak erat? Kerana banyak dah duk dengar situ atik, dengar sini atik. Baca surat khabar tu atik, baca surat khabar ni atik. Tengok internet tu, tengok internet ni. Membawa pada belalah aku nak hidup cara aku lah. Banyak mana nak hidup cara aku. Tak apalah. Tak apa dah lah nak hidup biasa cara aku pun. Tapi ia kena reti lagi. Gapo kau Tuhan nak daripada-mu tu. Daripada kita tu Tuhan nak gapo kata. Ia kena tahu lagi. Faham tu tak? Tu maknanya gitu. Al-Aziz Al-Hakim. Hukumnya Tuhan dia adil. Dalam masalah bagi harta. Ya adil. Adil lah mana? Orang perempuan boleh satu, orang lelaki boleh dua. Apa adil ke apa dia kata? Kita kalau nak mikir dengan cara sekali lalu tu. Mikir dengan cara sekali lalu. Hak ni boleh sah, hak ni boleh dua. Apa adil kot mana? Mari puak-puak Almaniyun, Liberaliyun, puak-puak pesen sekolah, puak-puak pesen serinium. Cara nak membebaskan puak tanwir, puak Haddathiyun, puak-puak nak barukan. Tak say dah. Benda-benda apa hukum-hukum syarak ni, dia kata lambat. Dulu, tak ada semasa dan sebagainya. Dia kata mana adik? Kita tak tahu gapo. Suluh pun tak kuat mana, cara faham pun tak kuat mana. Nampak? Dia buat gapo nama lagi. Nampak dah tu? Terkadang ngaji, mau sekolah terkadang, ngaji tak ada mengaji benda lagu ni. Sebab, pakai duk tengok telefon belakang ni, duk kosehan ni. Tok guru duk ngajar, duk kosehan ni. Tu. Nampak tak masalah tu? Kemudian duk rasa tak, aku gitu yalah. Ngak agama, sekadar-sekadar gitu. Hak duk bosannya, apabila beranak, agama. Apabila menikah kahwin, agama. Apabila mati, agama. Hidup di celah tu, tak ada agama. Hak tu hak takut. 3 je pakai agama. Beranak, menikah kahwin, mati. Bas. Cukup. Sebenarnya nak banyak tu ke? Tak, bukanlah tu. Setiap detik yang kita duduk tu kena beragama. Ya dalam lingkungan hukum 5, ada halal, ada makruh, ada sunat, ada wajib. Kemudian ada ada haruh. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada haruh. 5 ni ya manusia duk putar hidup pe dia. Wa mau buat gini boleh gani, wa mau buat gini boleh gani. Nampak dah tu? Dengan sebab itu, kita nak buat lah mana? Orang tanya kita kata, apa mana keadilannya? Dalam masalah, ayat atas Quran ni adil kan? Orang perempuan boleh sah, orang lelaki boleh dua.
Cuba kita tengok pada syariah. Hak tu hewat gitu tu. Kerana gapo? Kerana orang lelaki ni dia kena tanggung mas'uliyah terhadap orang perempuan. Orang perempuan tak wajib belanja di dalam rumah dia, dalam nafkah. Dia boleh taruh duit. Hak wajib belanja tok laki tu. Suami dia tu. Orang lelaki tu, hak tu kena wajib belanja atas dia. Pas kita hari ni, hak kita tak belanja dah. Ambil juga. Kait juga. Suami nak kerja gapo kok mana nak tak ada kira susah payah, aku nak kait. Kerja aku nak kait semata. Jadi lagu mana? Nampak tak tu? Nampak tak? Kita tak kena tubik dah syariat tak sewi kita tubik walaupun sakut sama pun tak kena tubik gapo. Tapi kena faham juga, kata kena tengok juga. Suami kita letih secara mana musyarakah lah kata. Ni anak apa dia bercara, mengasuh apa dia, gapo apa dia, semua dia belaka. Lepas tu tak kena lagi. Setengah-setengah. Nah, tok laki klik mari tak kena lagi, murih lagi, gitu lagi. Cemburu tak kena lagu lagi. Lepas tu lagu mana jadi? Hak ni masalah ni. Sebab tu dalam Islam kita, ia ada masalah yang kita itu kena tengok uji dia jelas. Uji dua sebab dia kena menafkah kepada orang. Nafkah pada orang perempuan tu. Ya cara lagu tu. Sebab itulah dalam agama kita ni, dia tengok kepada maqasid dia lagu mana. Herat tu. Ya tak sama tu. Tu hawi satu, tetapi hak ni wajib kena menafkah. Wi dua, hak ni kena wi ke hak ni pula. Seolah boleh kita juga. Manakah tidak ada keadilan? Cuba kita suluh jadi molek. Tapi, orang tak faham situ. Dan terkadang boleh nak faham, tapi tak saya faham. Kenapa? Tak boleh tak saya nak faham. Itu kita nak misal ya nah. Itu makna kata Al-Hakim. Allah Taala itu sangat bersangatan adil dalam masalah hukuman. Setelah daripada tu, ayat yang kedua lah pula. Ayat yang kedua telah lepas ayat yang ketiga. Dia kata inna fi fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin. Makna lagu mana? Dan pada kejadian diri kamu dan sesungguhnya pada langit-langit dan bombing itu terdapat tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Jadi langit dan bombing ni Allah Subhanahu wa taala jadi tadi itu sebagai tandaan kekuasaan kebijaksanaan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang beriman dengan Tuhan. Tengok langit, tengok bombing, kita boleh ambil manfaat daripada langit, ambil manfaat daripada bombing. Kembali hati orang yang beriman terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita duk guna hak dia, duk guna hak Tuhan kita yang menjadikan langit, menjadikan bombing untuk mengkhidmatkan kepada manusia. Jangan mikir kata, dia mau buat, belah dia mau nak buat. Tuhan buat we kita dah, nak terima kasih buat apa? Ya nak buat we kita. Ni ada orang pesen tabiat pesen tu. Tabiat orang pesen tak beriman ya lagu tu. Kalau kita nak kira dalam tabiat lagu tu, cara mikir lagu tu, ya kesal pada hidup pe. Orang buat baik kepada dia, biar dia mau nak buat baik, kita tak usah terima kasih. Tak apa, ya nak buat baik, biar ada upah, sahaja buat baik. Tengok. Ni akhlak jadi punah. Sebab apa? Sebab dia berkesan daripada pahamnya dia terhadap Al-Quranul Karim, kita nak pakai hidup dia tu tak sempurna. Punah. Jadi henke tua, jadi ananiah. Tak pandai nak syukur. Jadi nampak ke diri, jadi nampak ke maslahat, tak pandai nak syukur. Orang lagu ni tak ragi. Sebab apa tak ragi? Sebab Tuhan dah laknat tiap-tiap hari. Ya tak khabar. Allah Ta'ala melaknati orang tak syukur. Malaikat melaknati orang tak pandai terima kasih. Tak pandai terima kasih kepada Allah, tak pandai terima kasih kepada makhluk Allah yang menyebabkan dia itu dapat nikmat. Tu dia. Ni perkara yang manusia kita sebagai orang beriman kena tahu nah. Terutama kita sebagai manusia kena reti, kena tahu masalah ni. Bukan tengok langit, tengok gitu, tengok bombing, tengok gitu.
Kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh menyawa ni sebab langit dan bumi. Jangan kita buat punuh di atas muka bumi. Jangan kita buat punuh. Langit kita, udara kita. Jangan kita menyebabkan. Dan terkadang kita kerja sampai punuh udara. Kita buka jabatan kelab besar-besar sampai punuh bombing ni. Dan gitu dan gini. Sebab apa? Tangan kita. Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Di atas darat ataupun di laut, di atas muka bumi ini dengan sebab tangan manusia. Buat apa? Kerana nampak ke diri. Hingga tu ananiyah, tak kira kepada makhluk Allah Ta'ala. Tak kira. Dengan sebab tak kira, sebab jiwa dia tadi tak kena tarbiyah. Misal kata. Dia kena paku, azakumullah. Dia kata kena paku. Aku nak tak sini paku ni, orang lain kena sepang aku kata. Aku kena sore tak jadi, dia kata. Cara mikirlah tu. Aku susah, dia mau kena susah juga sepang aku. Dia tak ada jiwa kata kita susah dah. Tak apa, kita tak sewa dia mau susah. Kita paku, kita kena dah. Kena mutu, kena kereta kita buat tu baik. Daripada batah. Siapa dia halihnya benda-benda yang jadi azab, benda-benda yang jadi tak molek tadi daripada jalanan raya, bagi orang tak kira manusia mana-mana, Allah Ta'ala mensyukuri, terima kasih terhadap dia. Tapi dengan sebab tidak ada tarbiyah, tak boleh buat. Jadi duk kerah cara dia. Sebab apa? Tarbiyah terkadang daripada keluarga, daripada suasana kampung dia duduk. Jadi tak reti, jadi gong cara dia gitu. Nampak tu tak? Ni dia ni. Manusia kita ni lebih susah. Muamalah dia, tarbiyah dia lebih daripada gapo nama lagi. Payuh. Sebab dia orang. Dia ada perasaan, ada fikiran, ada kanak ke, ada hak tu hawi dia tu. Kalau dia tak kena tarbiyah dengan cara molek, punuh. Terkadang duduk dengan orang molek. Apabila pergi jumpa dengan tak molek pula. Ya gitu. Terkadang tak molek daripada keluarga sendiri hajar anak pasal pelak-pelak tu. Kalau kita nak sebut hari ni, nampak dah tu? Nak pasal kata mak pak dah hajarkan orang perempuan suruh nikah cari harta. Nikah dengan orang kaya ni ambil harta lari pergi nikah lain pula. Untuk berlaku tempat kita. Apa pasal kita dah hajar anak cucu kita lagu tu? Tak lain tak bukan silap daripada kacing hak nak pandai terima kasih ke Tuhan. Tak ada bina gapo jadi bina nampak kepada masyarakat dapat manfaat dak di atas muka bombing, dalam bombing dan manfaat kepada udara dak, ia tak bina lagu itu. Dengan sebab itu Tuhan kata inna fis samawati wal ardi la ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya langit-langit ni dan bombing ni ada satu tanda kebesaran, kekuasaan, keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Orang beriman ni orang molek. Sebab itulah orang tak suka dengan orang beriman ni, mana kata orang yang hati tak molek. Orang beriman ni orang molek, bukan orang tak molek, orang beriman ni. Nampak tu tak? Orang yang Allah Subhanahu wa taala kena kepada dia. Allah Taala meredai dia. Mereka ni adalah mereka yang nak mengagakkan kemajuan akaknya umat Islam dan nak mengimarahkan dunia ini penuh dengan amalan yang kebaikan. Sama ada amalan hissi ataupun maknawi. Ya bina tu bina ni, ya waktu ya wak ni, ya tarbiyah manusia, jadi manusia, jadi molek. Tu orang lagu tu patut kita kena syukur. Patut kita syukur kepada Allah dan terima kasih kepada dia. Ni dak syukur pada Tuhan apa dak? Gadah orang tambah dak. Ni hidup pe sebagai manusia ni ya tak molek kalau hidup pe lagu tu. Ni Tuhan dak royak nawi kita itu ingat kepada Tuhan. Apabila ingat pada Tuhan, ya molek balik kita dengan Tuhan, ya moleklah kita dengan manusia ni. Ya manusia ya kena duk lagu tu. Kalau tak ada tarbiyah, saja ya karuk manusia ni. Nampak? Sebab tu ya tak ada, apabila tak ada tarbiyah, ya mengaruk. Yang gitu yang gini jadi belaka. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan kepada kita, nak hajar kita tu
suruh mikir terhadap nikmat-nikmat Tuhan, tanda-tanda kebesaran Tuhan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit-langit dan bumi dan perkara-perkara di antara kedua-duanya. Perkara di antara kedua-duanya. Dengan sebab itu, ayat yang seterusnya, ayat yang terakhir insya-Allah pada pagi ni, wa fi khalqikum, dan pada kejadian kamu. Hei manusia, dan pada kejadian kamu sendiri. Tuhan suruh tengok juga pada kejadian kita ni. Jadi manusia ni, Tuhan suruh tengok. Sebab tu Tuhan kata dalam ayat lain, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu mu tak lihat tengok atik ke? Manusia ni berapakah daripada susun ni dia? Daripada orak dalam dia, kulit dia, daging dia, darah dia, tulang dia, perasaan dia. Ahli sains tadi itu, kedoktoran tadi itu, dia pergi kaji, dia buat tubik. Allah kata apa? Allah kata kerongsang. Kerongsang ni asah untuk nak Tuhan jadikan manusia ni beripung daripada perkara gapo ratik. Cuba kita tengok komputer kita, berapa tali raya dalam ibu komputer tu. Hak halusi, masuk situ, masuk sini, masuk situ, masuk sini. Nampak dah tu? Masuk situ, masuk sini. Sampaikan dia boleh taruhnya maklumat kita, komun kita. Duk situ, duk sini. Video tu, kertas tu, got ni. Suara tu, suara ni. Banyak lagi daripada bahagia-bahagia yang kita nak taruh maklumat kita, komun kita. Nah, ilmu kita dalam tu. Lagu manakah susun ni dia? Bagaimana dengan manusia? Manusia ni, gapokah hak Tuhan nak susunkan dia tadi? Kejadian telinga sekarang tu pun, kalau kita nak kaji, berapa nak bolehkan dengar suara tadi? Kajian mata, berapa nak bolehkan melihat jadi molek? Otak manusia tak nak kecek. Hati manusia tak nak kecek. Diri hati, seketul daging hati tadi itu, ambil daripada duk dalam perut ibu hari tu, tak kala siupkan roh masuk, sampaikan kita umur berapa, tak berhenti-berhenti dia kerja. Tak berhenti-berhenti dia kerja. Nak ayat kata, kalau kita perhati sungguh, wa fi khalqikum, Tuhan suruh kita tengok pada kejadian kita sendiri. Setara mana? Kita minum air, masuk di dalam tubuh kita, ya gimana ratik dalam tubuh kita? Ya wak gapo ratik? Tak jadi punah dalam tubuh kita. Bahkan manfaat air tu dengan tubuh kita. Kalau pergi bubuh dalam hak lain, dia percuah dalam di atas muka hak kita, kertas ke lagu mana, punah. Cuah air jadi punah. Tapi manusia, ya. Lagu mana? Sampaikan nak tubik pula azakumullah tu, dia masuk di mana ratik? Wak gapo ratik? Buah geli tu. Nampak ada buah pinggir, Malaysia panggil buah pinggir, buah geli tu. Tai tu. Kerja dia tu, dia gapo ratik? Cewak tanya ke doktor, tanya doktor tu, dia buat gapo ratik untuk diri manusia. Air hak dia masuk dalam tubuh dia, dia duk jaga. Dan apa nama lagi, daripada racun gapo nama hak masuk, dia duk proses. Kita bangun tidur dengan cara segar, cara dengan hebat. Semua itu dengan sebab tu. Buah pinggir tadi, buah geli tadi. Nampak dah tu? Tetapi dengan sebab gapo banyak doa orang jadi penyakit tu, azakumullah, afanallahu wa iyyakum ajmain. Daripada itu penyakit dengan sebab makan minum kita tak jaga. Tu hewan molek dah boleh pakai dia berpuluh-puluh tahun. 1 korong pun boleh pakai. 2 korong pun boleh pakai. Salman Al-Farisi pakai 2 korong setengah. Wah geli dia. Buah pinggir dia tak punah-punah pun. Dengan jaga makan ni, jaga minum ni. Kita hari ni boh ikut dah. Nampak dah tu? Boh ikut dah. Tak ada dah jadi itu gapo. Sebab tu membawa ada punah. Punah bukan punah sekadar bombing langit manusia. Diri pun punah juga. Nak buat kan cara mikir punah. Sanggup nak memunahkan diri. Sebab dia otak punah, jadi punah habis. Bermikir, kuamkit tu. Pratya manusia tu, teori manusia yang masuk dalam otak tu, kalau punah manusia. Punah diri dia. Dengan sebab itu Tuhan suruh perhati pada kejadian diri kita sendiri. Hebat setara mana. Tangan kita boleh gerak gini.
Kulit kita apabila kita tepuh, ia rasa. Rasa tu salah satu daripada nikmat Tuhan tu. Rasa. Kuam rusuk. Rasa tadi. Berasa dengan kulit tadi tu. Banyak perkara di atas diri kita. Tapi duk berasa, gitu. Tak ada. Rasa kata gitu. Nya bubuh air keratang banyak mana sekarang lah ni dalam tubuh. Nah, saya balik daripada luar negara kepada negara, hak duk tepi kita naik kereta sekali itu, ni, gitu, bawa air keratang. Air keratang tadi itu bawa untuk nak makan, untuk minum, puasa-puasa pedak, anak pemuda-pemudi kita. Berlega-leganya makan dia. Lepas tu nak cari sakit belakang. Ya tahu kata diri akan sakit, tapi unuh cara mikir. Dia sanggup nak buat benda-benda lagu tu. Dia mau kata di mana kata cara mikir ni tak penting. Oh, cara mikir orang pakat boleh mikir belakang. Kalau kita tahajud je mikir salah. Mikir salah, letak tangan, duk bai'ah ikut ikut mana, tak tahu tegap apa nama tu. Jalan belakang tu salah. Salah cara mikir kata. Nampak tak tu? Tu sebab apa? Sebab membawa kepada manusia itu jadi mangsa, peri-peri. Orang nak bawa kita pergi ke mana, cara memikir lagu mana, demo nak gapo, kita jadi mangsa, jadi ya. Sebab apa? Sebab ilmu pengetahuan tak ada. Sekadar gi dengan semangat, gi dengan keadaan, gi dengan apa nama, kesedaran begitu ya. Ilmu tak ada. Membawa ada kata kita tak bak tu Tuhan kata wa fi anfusikum, pada diri kita tu juga kena mikir. Kita mari buat apa kejadian Tuhan kita terhadap kita ni lah mana. Kita kena buat gapo, kita kena jadi hamba ke pia kok man. Oh, kena mikir. Wama yabuthu min dabbah. Dan gapo? Wama yabuthu. Dan pada sekalian binatang-binatang yang dibiarkan juga. Mana kata binatang dabbah ni mana binatang ternak ke lah, ataupun binatang hak tu lepas. Dabbah di sini katanya ulama tafsir maknanya apa nama daripada apa nama tu, daripada benda hak, semua benda hak duk jalan di atas muka bumi ni. Dabbah di benda hak duk ngakak di atas muka bumi ni. Sebab tu dia kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Tuhan rezeki belaka semua hak duk di atas muka bumi ni. Hak menyawa tu Tuhan rezeki. Kita tengok semut duk dalam sara dia di atas pokok kayu tinggi, ya ada rezeki dia. Semut duk di dalam batu ke, ya ada rezeki dia. Tuhan wi makan, wi minum. Allah Taala jamin Tuhan nak merezekikan. Sunat tengok juga kepada wama yabuthu, dan pada segala binatang yang dibiarkan juga terdapat tanda-tandaan yang membukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga. Ayat juga liqaumin, bagi pia liqaumin yuqinun, bagi mereka yang beriman. Ibnu Mas'ud kata liqaumin yuqinun, mana al-iman huwal yaqin kulluhu. Iman mana yaqin, kejak, tetap, semuanya. Kata ini adalah bukan jadi sistem lagu ni, bukan jadi dengan sendiri. Bukan jadi daripada kehendak Allah, susunan Allah, aturan Allah, pentadbiran Allah Subhanahu wa taala yang mentadbirkan. Sunat tengok pada kejadian Tuhan. Tengok tu apa supaya nak kembali kelik kata, ning adalah susunan Tuhanku. Apabila tahu kata itu adalah susunan Tuhanku, membawa kepada kita itu jadi kata kita berasa kata kita nak rapat dengan Tuhan. Nak ambil cara Tuhan, mari proses, mari pakai, mari guna, mari buat. Semua yang ada sistem dia. Cuba kita tengok binatang, dia tidur ada waktu dia. Dia pergi cari makan ni, ya ada waktu dia. Muga ni makan hak ni, muga ni makan hak ni. Berlain-lain, berbagai-bagai cara makan. Ada binatang yang makan pesi makan ni daging, ada binatang pesi makan ni pesi upuk daun kayu. Ada makan ni pesi kayu, makan tanah, makan gapo. Semua tu kalau kita tengok dengan mata, dengan cara
kasar-kasar. Tak halusi pun tak apa. Tengok kasar-kasar. Jadi muga boleh kita mikir. Saya nak misal satu perkara. Supaya ananai itu. Ananai itu kan. Kalau bahasa petani panggil anak nah. Kalau lah bahasa sia panggil peluang. Cuba kita tengok. Ibu dia haluh ke besar? Haluh kita kerenyek itu mapuh sekaligus. Tetapi dengan sebab dia tu duk gunakan masa dia dan pakak puak dia boleh buat pusu. Pusu hak besar tu ke. Yang ambil tanah, dia tok. Ambil sikit ya tanah. Sikit ya tanah. Ambil mari tok. Kita tinggal boleh 2-3 hari, duk gitu. Gapa kita boleh nak royak kata, menatih luh ni, ya usaha, ya boleh setara tu. Pas kita manusia, tak mau nak usaha patai kaki tangi. Bagaimanakah kita nak hasilkan? Kalau kita kerja dengan cara molek, mikir dengan cara molek, pusing dengan cara molek, sehebat-hebat orang duduk atas muka bumi ni. Kalau kita ambil dengan asbab yang kena. Yang lagu tu, kita boleh mikir susunnya dia. Cuba tengok semuk. Dia susun lagu mana. Susun lagu mana, sari dia, cara dia, apabila air mari nak pergi ke mana. Semuk ni, dia bina sebagaimana bina kota. Orang bina umuh. Dalam sari dia tu, cara dia. Tu orang hak kaji. Boleh kita tengok di dalam video lah ni. Tak kena lagi suluh dengan mata sendiri. Tengok dalam video. Cara susun ni sari semuk lagu mana. Buka tengok. Ni klik daripada kata wama yabuthu min dabbatin. Boleh tengok. Susun ni sari madu lagu mana. Boleh tengok hari ni. Itu maknanya hak Tuhan nak royak bagi kita tahu. Alat duk tepi kita penuh, tapi kita tak pandai nak guna. Guna ke apa tengok raya? Artis tu, darat tu, ni jadi gitu. Menikah dengan motor, cerang dengan motor. Dia balah dengan motor. Hari-hari hak tu. Kenapa? Hak tu ya Allah yang sungguh. Hak tu biasa tu. Hak biasa kata ni bola. Cara bola ni tahu belaka. Kenapa? Hak biasa ni bergotnya. Nak tengok ratik pun tak ada nak segak. Tetapi we tahu tu jual ratik. Hak biasa tu Yesus mikir sungguh. Gapa? Tak tahu. Meru tak tahu je kata. Tak gapakah kita hidup pelah tu? Boleh gapanya? Tu tempat yang kita kena duk royak. Bukan nak mengepek, tapi nak royak we kata mikir. Hari ni kita buat hak kita. Hak dengar ni kita buat hak kita. Tak usah duk gaduh lagi orang. Buat kita boleh buat dulu. Tengok dulu hak kita. Kerja dulu hak kita. InsyaAllah kita akan dapat berjaya sama-sama. Orang berjaya, orang buat, bukan orang kecek. Kecek boleh juga, tapi kecek banyak berdoa, tak ada buat apa sekarang. Tuhan pun murih, Nabi pun tak kena, manusia pun benci. Sebab itulah kecek tak kena banyak, buat banyak. Buat banyak. Pas nak buat banyak, ambil ajaran. Cara mikir lagu mana, pehel lagu mana, susun ni lagu mana, kena buat lagu mana, Tuhan duk royak siap-siap ada. Nah, orang dah jadi cidik, orang ngaji kitab Tuhan. Orang yang dah jadi bijak, orang ngaji kitab Tuhan. Lihat pada kitab Tuhan. Boleh ambil pedah daripadanya. Kalau kita nak dengan cara ikhlas sungguh, Tuhan buka kepada kita. InsyaAllah pada pagi ni sekadar inilah sahaja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita sekalian dan jaga kita daripada balapetaka. Kita itu selamat dunia dan akhirat. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.